Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Nurlela. Kita akan belajar tentang tajuk percukaian bab 4 tingkatan 5. Bab ini melibatkan standard kandungan 4.1 percukaian dan kita akan fokus kepada standard pembelajaran 4.1.3 mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan pelbagai cukai. Dalam bab ini, kita akan teruskan dengan topik mengira cukai pendapatan yang melibatkan taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan serta pengiraan yang terlibat. Apakah taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan serta pengiraan yang terlibat? Taksiran cukai bersama, taksiran yang dikeluarkan oleh suami atau isteri, pendapatan isteri atau suami akan dijumlahkan dengan pendapatan suami atau isteri semasa membuat taksiran. Taksiran cukai berasingan, suami dan isteri masing-masing membuat taksiran secara berasingan. Secara umumnya, sekiranya kedua-dua orang suami dan isteri mempunyai pendapatan berasingan, taksiran cukai bersama boleh menyebabkan jumlah pelepasan menjadi berkurang. Hal ini kerana kebanyakan pelepasan mempunyai had tuntutannya tanpa mengambil kira sama ada taksiran cukai bersama atau berasingan. Hal ini boleh menyebabkan pembayaran cukai meningkat dengan banyak sekali. Mari kita lihat contoh soalan yang melibatkan cukai taksiran bersama dan juga cukai taksiran berasingan. Pada tahun 2020, Encik Rajan dan isterinya mendapat gaji tahunan sebanyak RM53,000 dan RM57,000. Masing-masing telah mendermakan RM500 kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan pada tahun tersebut. Berikut ialah pelepasan yang hendak dituntut oleh Encik Rajan dan isterinya. Encik Rajan telah menuntut pelepasan cukai individu sebanyak RM9,000, gaya hidup RM2,500, insyuran hayat RM5,830, insyuran perubatan RM2,650. Manakala isterinya menuntut pelepasan cukai individu sebanyak RM9,000, gaya hidup RM2,700, insyuran hayat RM6,000, insyuran perubatan RM2,570. Hitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Rajan dan isterinya dengan menggunakan cara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Yang seterusnya antara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan, yang manakah lebih sesuai digunakan oleh Encik Rajan dan isterinya? Jelaskan jawapan anda. Okey, baik. Mari kita lihat penyelesaian untuk soalan A. Hitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Rajan dan isterinya dengan menggunakan cara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Okey, baik. Kita selesaikan dahulu untuk taksiran cukai bersama. Untuk taksiran cukai bersama, pendapatan suami dan juga isteri hendaklah dijumlahkan. Jadi, jumlah pendapatan untuk suami dan isteri RM53,000 tambah RM57,000, jumlah pendapatannya adalah RM110,000. Untuk jumlah pengecualian cukai, berdasarkan soalan ini, masing-masing telah menderma RM500 kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan pada tahun tersebut. Jadi, masing-masing menderma RM500. Jadi, jumlah pengecualian cukai adalah RM1,000 yang melibatkan derma. Okey, untuk pelepasan cukai, walaupun taksiran cukai bersama melibatkan suami dan isteri, tetapi suami isteri boleh menuntut pelepasan cukai berdasarkan had yang diberi sahaja. Okey, baik. Contohnya individu. Untuk individu, Encik Rajan dan isteri, bila dijumlahkan kedua-duanya adalah RM18,000. Tetapi mengikut
pelepasan yang diberi, had pelepasan diberi hanya RM9,000 sahaja yang boleh dituntut. Jadi, taksiran cukai bersama suami isteri untuk pelepasan cukai individu adalah RM9,000. Begitu juga dengan gaya hidup. Untuk gaya hidup, jumlah gaya hidup yang dituntut oleh Encik Rajen dan isteri adalah RM2,500 tambah RM2,700 sebanyak RM5,200. Tetapi had gaya hidup hanya RM2,500 sahaja. Jadi, suami dan isteri, Encik Rajen dan isterinya hanya boleh menuntut RM2,500 sahaja. Untuk insurans hayat pun sama juga. Okay, kalau dijumlahkan untuk Encik Rajen dan isteri, insurans hayatnya adalah RM11,830. Tetapi had yang telah ditetapkan hanya RM7,000 sahaja. Jadi, taksiran cukai bersama hanya boleh menuntut RM7,000 sahaja. Insurans perubatan sama juga, had dia hanya RM3,000 walaupun jumlah Encik Rajen dan isterinya adalah RM5,220 tetapi hanya boleh dituntut sebanyak RM3,000 sahaja. Jadi, untuk pendapatan bercukai, tolak jumlah pendapatan, tolak jumlah pengecualian cukai, tolak jumlah pelepasan cukai, maka pendapatan bercukai dia adalah sebanyak RM87,500. Daripada pendapatan bercukai ini, kita hendaklah merujuk kepada jadual banjaran pendapatan bercukai untuk dapatkan cukai dasar, cukai atas baki dan seterusnya. Tentukan rebate cukai yang ada untuk cari ataupun untuk hitung cukai pendapatan. Okey, baik. Berdasarkan jadual banjaran pendapatan bercukai, pendapatan bercukai taksiran bersama Encik Rajen dan isteri adalah RM87,500, berada di antara RM70,001 hingga RM100,000. Jadi untuk cukai dasar, kita lihat pada RM70,000 yang pertama telah ditetapkan sebanyak RM4,600. Kemudian cukai atas baki seperti biasa, pendapatan bercukai RM87,000 tolak dengan RM70,000 yang pertama tadi dan akan dapat baki RM17,500. Dan RM17,500 ini akan didarab dengan kadar yang telah ditetapkan adalah 21%, iaitu untuk RM30,000 yang berikutnya kadar dia adalah 21%, maka cukai atas baki adalah RM3,675. Kita tengok kepada rebate, ada tak rebate? Okey, rebate dia RM0. Kenapa RM0? Sebab pendapatan bercukai kedua-dua suami isteri ini adalah melebihi RM35,000. Jadi tidak layak untuk rebate cukai. Untuk cukai pendapatan yang perlu dibayar, kita ambil cukai dasar, tambah cukai atas baki, tolak rebate cukai, iaitu cukai dasar RM4,600, tambah cukai atas baki RM3,675 dan tolak dengan rebate cukai RM0. Maka cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Rajen dan isteri adalah RM8,275. Ini adalah cukai pendapatan taksiran cukai bersama. Ini yang bersama punya. Seterusnya, kita nak lihat penyelesaian kepada taksiran cukai berasingan. Okey, untuk Encik Rajen, kita selesaikan dulu taksiran cukai untuk Encik Rajen. Jumlah pendapatan Encik Rajen adalah RM53,000. Okey, RM53,000. Kemudian jumlah pengecualian daripada soalan ini, dia telah mendema sebanyak RM500 kepada kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Jadi, jumlah pengecualian cukai yang melibatkan derma adalah RM500. Untuk pelepasan individu, mestilah berdasarkan had-had yang telah diberikan. Jadi, Encik Rajen telah menuntut pelepasan cukai untuk individu sebanyak RM9,000. Kemudian gaya hidup sebanyak RM2,500.
Insurans hayat sebanyak RM5,830 dan insurans perubatan sebanyak RM2,650. Semua yang dituntut masih lagi di bawah had yang ditetapkan. Baik, pendapatan bercukai Encik Rajen adalah jumlah pendapatan tolak dengan semua pengecualian cukai, tolak dengan semua pelepasan cukai. Jadi pendapatan bercukai Encik Rajen adalah RM32,000, RM32,520. Okey, berdasarkan pendapatan bercukai ini, kita rujuk kepada jadual banjaran pendapatan bercukai. Jadi, untuk pendapatan bercukai Encik Rajen RM32,520 berada di antara RM20,001 hingga RM35,000. Dan daripada jadual ini, kita dapatkan dulu cukai dasar, cukai atas baki, kemudian tentukan rebate cukai untuk hitung cukai pendapatan. Jadi cukai dasar kita rujuk kepada jadual untuk RM20,000 yang pertama telah ditetapkan cukai sebanyak RM150. Jadi RM150 ini adalah cukai dasar. Cukai dasar untuk Encik Rajen adalah RM150. Cukai atas baki. Kita kira baki yang pendapatan bercukai dahulu iaitu RM32,520 tolak dengan RM20,000 yang pertama tadi, maka baki dia adalah RM12,520. Dan daripada baki ini, kita darab dengan kadar yang telah ditetapkan untuk RM15,000 yang berikutnya adalah 3%. Jadi RM12,520 darab dengan 3%, maka cukai atas bakinya adalah RM375,60. Dan seterusnya, kita lihat adakah Encik Rajen layak menerima rebate cukai. Jadi berdasarkan pendapatan bercukai Encik Rajen iaitu RM32,520 kurang daripada RM35,000 bermaksud Encik Rajen layak mendapat rebate cukai sebanyak RM400. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah cukai dasar tambah cukai atas baki tolak dengan rebate cukai iaitu RM150 cukai dasar tambah RM375,60 cukai atas baki dan tolak rebate cukai RM400. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Rajen adalah RM125,60. Untuk isteri Encik Rajen pula, jumlah pendapatannya adalah RM57,000. Jumlah pengecualian sama dengan Encik Rajen kerana isterinya juga menderma sebanyak RM500. Okey, pelepasan yang dituntut oleh isteri Encik Rajen adalah untuk individu sebanyak RM9,000, gaya hidup RM2,700 melebihi had yang telah ditetapkan. Jadi isteri Encik Rajen tak boleh tuntut RM2,700. Dia hanya boleh tuntut RM2,500 sahaja. Kemudian insurans hayat sebanyak RM6,000 masih lagi di bawah had yang telah ditetapkan. Kemudian insurans perubatan RM2,570 pun masih lagi di bawah had yang telah ditetapkan. Jadi pendapatan bercukai isteri Encik Rajen RM57,000 tolak pengecualian cukai, tolak semua pelepasan cukai, maka pendapatan bercukai isteri Encik Rajen adalah RM36,430. Berdasarkan pendapatan bercukai isteri Encik Rajen, kita lihat ataupun rujuk banjaran pendapatan bercukai. Jadi, pendapatan bercukai isteri Encik Rajen berada di antara RM35,001 hingga RM50,000. Untuk cukai dasar, cukai atas baki, kita rujuk daripada jadual RM30,000 yang pertama telah ditetapkan cukai sebanyak RM600. Jadi cukai dasar untuk isteri Encik Rajen adalah RM600. Cukai atas baki kita ambil RM36,430. Tolak dengan RM35,000. Akan ada baki pendapatan bercukai sebanyak RM1,430. Jadi baki ni untuk RM15,000 yang berikutnya telah ditetapkan kadar sebanyak 8%. Jadi RM1,430 darab dengan 8%.
maka cukai atas bakinya adalah RM114.40. Kemudian kita lihat ada layak atau tidak isteri Encik Rajen untuk menerima rebate cukai. Jadi bila kita lihat kepada pendapatan bercukai isteri Encik Rajen sebanyak RM36,430, lebih daripada RM35,000, maka isteri Encik Rajen tidak layak mendapat rebate cukai. Jadi rebate cukai dia adalah RM0. Jumlah pendapatan yang perlu dibayar oleh isteri Encik Rajen, cukai dasar RM600 tambah cukai atas baki RM114.40 tolak dengan rebate cukai RM0, maka cukai yang perlu dibayar oleh isteri Encik Rajen adalah RM714.40. Jadi, untuk keseluruhan ataupun jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh suami dan isteri atau oleh Encik Rajen dan isterinya adalah sebanyak RM840. Okey, seterusnya kita nak lihat penyelesaian untuk soalan B antara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan yang manakah lebih sesuai digunakan oleh Encik Rajen dan isterinya. Jelaskan jawapan anda. Baik, kita lihat penyelesaiannya. Berdasarkan pengiraan cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Rajen dan isterinya sebelum ini, jadi untuk taksiran cukai bersama, cukai pendapatannya adalah sebanyak RM8,275, manakala jumlah untuk taksiran cukai berasingan adalah RM840. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa taksiran cukai berasingan lebih sesuai digunakan kerana cukai pendapatan yang perlu dibayar jauh lebih rendah, iaitu RM840 berbanding dengan RM8,275 melalui taksiran cukai bersama. Baik, kita telah pelajari cara nak mengira cukai pendapatan yang melibatkan taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Saya harap semuanya jelas dengan penerangan yang diberi.